Fokus berita dari Sabah petang ini. Kementerian Pertahanan komited memastikan kedaulatan Sabah terus dijaga. Perinciannya bersama Anisia Daulas di Kota Kinabalu. Teruskan. Ya, sahih. Kementerian Pertahanan MINDEF komited memastikan kedaulatan negeri ini terus dijaga dan terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ini dibuktikan dengan penempatan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mencukupi bagi meningkatkan keupayaan pertahanan. Saya telah maklumkan kepada Tun mengenai kekuatan yang kita ada di Sabah serta usaha-usaha yang kita lakukan. Di mana di Sabah ini kekuatan anggotanya adalah angkatan tentera kita dalam 20,000 orang yang biasanya ditambah dengan jumlah 3,000 bagi tujuan tambahan bagi melaksanakan operasi sebagainya. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Selain membincangkan cabaran yang dihadapi sepanjang mempertahankan negeri ini, Tun Musa turut dimaklumkan mengenai peruntukan 2.2 bilion ringgit yang diperuntukkan kepada ATM bagi melaksana pelbagai projek. Ini termasuklah pembinaan 3 pos baharu dan rumah keluarga Angkatan Tentera Arkad di negeri ini. Kunjungan ini juga bertujuan menjemput Tun Musa ke Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2025 yang dijadual berlangsung pada 20 hingga 24 Mei depan. Projek pembinaan rumah keluarga Angkatan Tentera Arkad pelbagai kelas milik Kementerian Pertahanan MINDEF di Kem Langkawi dijangka siap mengikut jadual. Projek melibatkan pembinaan 513 unit Arkad dengan kos 188 juta ringgit itu dijangka siap Disember tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata projek yang dimulakan pada Mac 2022 itu mencapai status kemajuan projek sebanyak 45%. Di antara usaha yang mereka lakukan ada 2 perkara utama. Yang pertama ialah akan menambah lagi bilangan pekerja dan kaedah kedua untuk melajukan projek ini ialah dengan kerja sehingga 12 malam. Dan kita berusaha supaya ada shift 12 sampai 7 pagi juga. Ini satu perkara yang menarik kerana kita ingin mengejar masa. Datuk Ahmad Maslan ditemui media selepas melawat projek pembinaan Arkad tambahan pelbagai kelas di Kem Langkawi. Projek ini merangkumi pembinaan 1 unit banglo kelas B2, 12 blok kelas G, 4 blok kelas F, 2 blok kelas E dan 4 blok kelas C, 1 termasuk kemudahan asas. 20,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Peringkat Negeri Sabah 2025. Majlis akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu 5 April depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Hilmi Yahya yang juga pengerusi jawatan kuasa induk majlis tersebut berkata, pelbagai pengisian menarik sepanjang majlis berlangsung bermula 10 pagi hingga 2 petang. Ini termasuklah penyampaian sumbangan kepada golongan orang kurang upaya OKU. Jadi bersempena dengan Rumah Terbuka Aidilfitri tersebut, orang ramai adalah dijemput hadir sama untuk sama-sama memeriahkan dan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Beliau ditemui pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa untuk hadir bersama-sama meraihkan sambutan tersebut. Lebih banyak pihak termasuk syarikat swasta atau mereka yang berkemampuan tampil membantu golongan kurang berkemampuan dalam bulan Ramadan ini. Usaha itu bagi meringankan beban golongan memerlukan. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi menyatakan demikian selepas merasmikan program Ibra Ramadan Tawau FM di Masjid Al-Mukarramah Tanjung Batu Keramat. 100 asnaf dalam kawasan Parlimen Kalabakan dan Dun Tanjung Batu disantuni dalam program ini. Program ini seharusnya dijadikan program tahunan memandangkan ia adalah salah satu cara ataupun kaedah untuk agensi-agensi kerajaan seperti ATM memberikan sumbangan dan juga bantuan kepada golongan-golongan yang terpilih.
Program dijayakan Pejabat Parlimen Kalabakan dan Dun Tanjung Batu bersama 16 rakan strategik ini memberi sumbangan wang tunai, bakul makanan, baucer pemeriksaan kesihatan dan kit kebersihan. Terdahulu, 5,000 bekas bubur lambuk diagihkan kepada agensi keselamatan dan kesihatan, masjid dan madrasah serta pengguna jalan raya. Kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG perlu dipertingkat dalam usaha memperkasa pembangunan modal insan. Kerjasama itu bukan sahaja terhad kepada kemajuan aspek pendidikan, malah turut meliputi aspek pembangunan prasarana di sekolah. Menurut Focal Person Kebangsaan KPM, Datuk Muhammad Arif Tun Sekaran, hubungan erat antara PIBG dan pihak sekolah merupakan platform untuk merancang pelbagai inisiatif menjadikan sekolah pusat ilmu terbaik sekaligus melahirkan modal insan berkualiti. PIBG adalah boleh menjadikan satu perhubungan di antara ibu bapa, sekolah dan menjadikan juga perhubungan di antara komuniti yang berada di luar sekolah supaya untuk ada kebersamaan, sama ada boleh membantu dari segi beberapa pembangunan. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan mesyuarat agung tahunan PIBG SK Kepayan. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Arif menyertai gotong royong memasak bubur lambuk di Maktab Sabah. 600 pek bubur diagih kepada warga sekolah dan penduduk sekitar yang merupakan inisiatif Maktab Sabah mengimarakan bulan Ramadan dengan amalan bersedekah. 94 kes kebakaran direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bagi tempoh Januari hingga Sabtu lalu. Kebakaran melibatkan bangunan kekal dan jenis tidak kekal. Ketika dihubungi pengarah JBPM Sabah Zainal Madasin memberitahu Kota Kinabalu dan Tawau merekodkan kes kebakaran bangunan tertinggi iaitu 12 kes, diikuti Penampang, Tuaran dan Lahadatu 6, Kudat dan Beluran 5, manakala Kota Belut, Kota Marudu, Semporna dan Sandakan masing-masing 4. Sementara Kuala Penyu, Tenom, Putatan 3, Ranau, Beaufort, Papar, Keningau, Kinabatangan dan Suk 2 serta 1 kes masing-masing di Kunak, Sepitang, Tambunan, Kimanis dan Nabawan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati sentiasa meningkatkan aspek keselamatan pencegahan kebakaran di premis dan kediaman masing-masing. Ini termasuk menutup suis peralatan elektrik selepas digunakan berikutan risiko tinggi berlakunya litar pintas yang menjadi punca kebakaran. 5 nama pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat dikenal pasti sebagai calon untuk dipertimbangkan sebagai muka baharu dalam pilihan raya umum DUN Sabah ke-17. Kelima-lima nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Gagasan Rakyat Datuk Seri Panglima Haji G. Noor selepas mesyuarat ahli Majlis Tertinggi Parti. Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Dato' Fairuz Rendan bagaimanapun berkata, pihaknya akur dengan keputusan Presiden Parti untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk bertanding. Okey, ada yang nama sedia ada dan ada pun sepatutnya menjadi calon pada PRN 16 yang lepas. Tetapi ada juga muka baru yang baru kita nampak dia punya kekuatan sebagai calon dan boleh. Beliau yang juga pembantu Menteri Belia dan Sukan ditemui pemberita selepas majlis berbuka puasa bersama media di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Fairuz menjelaskan, pelbagai inisiatif dilaksana bagi mendekati golongan belia sama ada atas kapasiti beliau sebagai adun pintasan, Ketua Pemuda Gagasan Rakyat atau sebagai pembantu Menteri Belia dan Sukan. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Sahih dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Sahih. Baik, Anne, terima kasih.